Okeylah, baik. Untuk bahagian kali ini kita akan belajar tentang beberapa ciri-ciri tulang dalaman untuk vertebra darat ya. Dan kalau kita lihat di gambar ini, kita boleh lihat dalam kumpulannya ada burung, seekor lembu ataupun seekor ikan cerung yang bersifat oviviparous. Jadi kita akan fokus pada binatang mamalia, seekor lembu. Kalau kita lihat di gambar rajah ni, terdapat tulang yang berwarna biru dan merah dan juga hijau. Jadi mari kita kupas satu-satu apakah maksud tulang yang berwarna ini. Okey, sebelum kita mula untuk mengetahui tentang tulang ini, kita perlu tahu tentang lengkungan. Apakah lengkungan itu di dalam topik ini? Kebanyakan yang disebut sebagai lengkungan ialah tulang. Okay, di sini terdapat dua jenis lengkungan. Yang berwarna biru itu bermaksud lengkungan pectoral, dan yang berwarna merah itu bermaksud lengkungan pelvis yang terletak di belakang lembu tersebutlah, bahagian belakang berdekatan dengan ekor. Manakala lengkungan pectoral itu berdekatan dengan kepalanya dan dia akan disambung bersendikan dengan tulang yang sebagai tulang belakang lah. Tapi untuk tahu apa fungsi kedua-dua lengkungan ini, ialah ia untuk menyokong berat badan haiwan vertebra daratan. Nampak di mana dia bersendi tulang belakangnya. Dan sokongan ini terdapat di dua bahagian lah, di bahagian berdekatan kepala dan di bahagian berdekatan dengan ekornya. Dan kita terus kepada turus vertebrata, dan dipanggil turus vertebrata itu, kita lihat pada line merah itu, kita boleh lukiskan satu garisan yang akan menyebabkan satu garisan itu lengkung. Lihat sini kelengkungannya. Lengkungan merupakan, dan kenapa ada lengkung ini? Kerana lengkungan ini merupakan penyesuaian dengan stability untuk sesuatu binatang itulah. Dan saiz dan luas keratan rentas tulang juga menentukan kekuatan sesuatu tulang dalam vertebrata ini, yang menunjukkan kepanjang dia punya daripada kepalanya hingga ke bahagian hujung ekornya, menunjukkan dia punya saiz ataupun luas keratan rentas tulangnya. Ini juga dapat menentukan kekuatan satu tulang dalam vertebrata itu, membawa maksud kekuatan untuk melengkung, mengalihkan berat badan ke seluruh sistem rangka. Maka apabila lebih besar tulangnya itu, maka beban yang ditanggung tidak tertempu di bahagian tengah terus vertebrata itu, dan tidaklah dia lurus. Dia ada lengkungan di situ. Dan kita kemudian kita masuk pada vertebrata akuatik. Untuk binatang vertebrata akuatik ini berbeza sikit daripada vertebrata daratan, dan dia memiliki rangka kecil, berongga dan tidak kuat. Kalau kita lihat di sini, dia ada ciri-ciri seperti seekor mamalia vertebrata darat, di mana dia tidak mempunyai kaki dan ekornya bersambung dengan badannya, dan ekornya kelihatan hampir sama besar dengan saiz badannya. Okay, untuk lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis hemipatik adalah kecil dan lemah sifatnya lah.
sifat untuk ya, kita boleh lihat di sini kalau lengkungan pectoralnya hampir tidak boleh nampak dia punya ketara perbezaannya daripada badannya, seolah-olah bersambung dengan badannya, kerana lengkungan pectoral di dalam badan seekor binatang akuatik ini adalah kecil. Dan lihat pelengkung pelvic ni kecil berbanding dengan lembu tadi. Rangka ini membolehkan ikan paus ataupun ikan jerung atau apa-apa ikan mamalia, ikan vertebrata laut untuk memiliki saiz badannya agak besar. Dan mengapa ini terjadi ialah rangka kecil ni membolehkan ikan paus dan ikan lumba-lumba memiliki saiz badan yang agak besar sebab ada daya hapungan air yang memberikan daya tujah ke atas, menyebabkan vertebrata akuatik tidak memerlukan sistem rangka yang besar. Jadi ada faktor luaran di mana daya hapungan air yang memberikan daya tujah ataupun keadaan di mana sesuatu barang itu yang terapung di atas lautan tidak memerlukan macam seekor burung yang memerlukan sayap untuk terbang lah. Dan untuk ikan dia tak perlukan kuasa untuk menyebabkan dirinya terapung, hanya dengan daya apungan air sahaja. Dan sebahagian besar berat badan haiwan tersebut telah disokong oleh daya apungan air. Di situ nampak dia punya badan disokong oleh air sendiri dan bukan oleh dia punya kuasa diri dia sendiri. Hanya untuk menstabilkan dirinya dia perlu menggunakan anggota badannya. Oleh itu rangka vertebrata akuatik adalah lebih kecil daripada vertebrata darat, dan dia tak perlukan menggunakan rangka vertebrata kecil ni. Vertebrata dia kecil kerana dia tak memerlukan menggunakannya untuk di dalam air tu lah. Dan kalau kita lihat apakah keburukannya ataupun side effect pada pembentukannya sebagai mempunyai pectoral yang lengkungan pectoral dan pelvis yang kecil. Kita lihat yang ikan paus ni, di mana dia tidak boleh menyokong dirinya di atas darat. Dia akan terdampar saja di tepi lautan, tidak mampu untuk bergerak, kerana hanya di dalam air sahaja badan dia akan mendapat sokongan apungan itu daripada daya apungan air laut itu sendiri. Dan jika dia di darat, segala kuasa untuk ia bergerak semua tidak mungkin akan berlaku lah. Seterusnya kita pergi ke vertebrata burung. Dan burung ni agak berbeza sikit dia, sebab dia memiliki tulang yang sedikit kecil dan fleksibel. Dia tulangnya fleksibel lah, dan tak banyak berbanding mamalia darat seperti lembu ataupun binatang yang berkaki empat. Dan tulang biru ni kita panggilkan sternum ataupun tulang dada burung, di mana di sini terdapat banyak sokongan otot. Perkataan otot untuk penerbangan lah, di mana organ otot burung itu dalam kandungan yang banyak terdapat di sini, tulang sternum ini ataupun tulang dada burung. Dan kalau kita pernah makan ayam dan kita boleh lihat bahagian dada, jika kita minta bahagian dada burung tu, kita boleh dapat isi yang agak banyak. Di situlah otot yang dikatakan untuk penerbangan itu, otot burung untuk melakukan penerbangan bahagian dada. Sekarang kita akan masuk ke bahagian sistem rangka manusia.
Dan kita boleh lihat dalam manusia ni terdapat banyak tulang yang agak rumit dia punya uh, fungsi dia. Mempunyai 200, total 206 tulang semuanya. Dan terbahagi kepada, tulang ini akan terbahagi pada rangka paksi dan rangka appendage. Kita lihat apa tu rangka paksi dan rangka appendage. Untuk rangka paksi yang berlabel dengan warna merah tu, dan untuk rangka kuning, rangka appendage tu, rangka appendage berlabel warna kuning, dia merangkumi kaki, tangan, tulang pelvis. Manakala merah pula merangkumi badan dan kepala dan tulang belakang itu sendiri. Rangka paksi juga dikategorikan sebagai rangka yang penting dalam satu organisma ataupun manusia, kerana ia ialah rangka paksi yang menyokong bahagian utama badan, iaitu bahagian organ-organ yang penting lah, seperti tengkorak kita, itu kepala kita, mempunyai otak, terus vertebra tu ialah tulang belakang, dan juga organ dalaman kita, jantung, paru-paru di dalam tulang rusuk, dan juga sternum, seperti mana kita nampak di burung tersebut dalam tulang rangka burung. Kalau kita lihat kepada tengkorak, kita akan kupas bahagian tengkorak ini. Kita akan dapat dua bahagian penting yang kita perlu tahu, iaitu cranium, di bahagian di mana terletaknya perlindungan bagi otak manusia itu sendiri, dan bahagian tulang muka yang mana ia membentuk asas untuk muka manusia dan menyokong gigi. Ya, gigi ini kira sebagai tulang juga sifatnya, dan biasanya gigi ini kita lihat apa yang ada di muka, dan di bawahnya ada lapisan gigi yang lain yang sekian lama dia akan tumbuh dan menggantikan gigi yang lama. Yang itu, kes itu ada terdapat untuk bayi sajalah, sehingga ia membesar, sebagai dia panggil sebagai gigi susu tu, yang akan gigi susu tu akan disalinkan dengan gigi yang dewasa. Dan terus kita kepada tulus vertebra bagi manusia ataupun tulang belakang. Kita boleh lihat ada persamaan di sini, di mana ada lengkungan. Setiap binatang darat ini mempunyai lengkungan yang signifikan untuk stability. Lengkungan ini memang akan membawa stability kepada apa-apa binatang yang berada di daratan. Dan untuk terus vertebra ni, kalau kita lihat lebih dekat, perinci lagi bahagian kecil ni, kita akan dapat tulang-tulang kecil ini, dan boleh kita bahagi lagi, kita akan dapat tulang ruas kecil ataupun vertebra ni 33. Banyaknya ialah 33 tulang ini akan bercantum semuanya menjadi satu turus vertebra yang panjang, bersambung terus serta yang terus yang kuat serta boleh melentur. Dan tujuan utamanya untuk melindungi saraf tunjang. Apakah itu saraf tunjang? Iaitu sistem saraf dalam badan kita. Kebanyakannya ada satu garisan saraf tunjang itu di dalam tulang tersebut, dan tulang ini melindunginya supaya tidak ada berlaku gangguan sistem saraf kita. Seterusnya kita masuk tulang rusuk dan sternum. Untuk sternum ni, kita ada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi dengan vertebra
thorax di bahagian belakang. Total tulang rusuk kita ada 12 lah maksudnya. Dan yang merah itu kita panggil sternum. Sternum di burung tu kan, kita ada juga di tulang itu, ada juga di dalam rangka manusia. Okay, 7 daripada tulang rusuk ini bersendi dengan sternum secara terus. Dan 3 lagi tulang rusuk bersambung secara tidak langsung oleh rawan. Di sini lihat apakah itu tulang rawan tu, ada di sini, dan dia berpasangan, jadi ada 2 tulang rawan. Dan ketiga ialah 2 yang terakhir tergantung bebas. Ada 2 tulang rusuk yang terakhir tu dia tidak bersendikan apa-apa tulang yang lain, dia tergantung sajalah. Sekarang kita akan masuk untuk rangka appendage. Rangka appendage ini merangkumi badan, sistem yang membolehkan kita melakukan pergerakan lah, seperti tangan dan kaki, dan juga sistem untuk sistem persenyawaan manusia itu sendiri. Tulang pelvis dan tulang kaki. Okey, ini namanya ialah lengkungan pectoral di bahagian tangan kita, lengkungan pelvis di bahagian tengah manusia itu sendiri, tulang tangan dan juga tulang kaki. Okey, untuk lengkungan pectoral, ia terdiri daripada sepasang lengkungan pectoral dalam badan. Itu kita ada 2 lah, merangkumi sepasang. Lengkungan pectoral menghubungkan tulang dengan rangka paksi, iaitu rangka yang dikaitkan dengan tulang belakang tu, terdiri daripada tulang clavicle dan tulang scapula. Situ ialah tulang clavicle berwarna merah, dan tulang scapula tu yang besar tu seperti bentuk segitiga ialah tulang scapula. Seterusnya kita masuk pada tulang pelvis. Tulang pelvis bersendi dengan rangka paksi. Ia terbentuk daripada sepasang tulang punggung, maknanya ada 2 dan mencantum jadi sebagai satu, melihat sebagai satu. Maknanya dia boleh berpisah dan juga sifatnya sentiasa nampak dalam keadaan bercantum lah. Dia bersendi dengan rangka paksi juga dengan tulang belakang, dan dia terbentuk daripada sepasang tulang punggung dan menyokong berat badan melingkungi pundi kencing dan organ pembiakan manusia. Dan tujuan yang utama ya untuk menyokong berat badan manusia itu sendirilah, di mana kita lihat keadaan tulang pectoral, tulang pelvis tu agak besar saiznya berbanding tulang-tulang lain dalam badan, kerana fungsinya untuk menyokong berat badan. Seterusnya kita masuk pada tulang tangan. Dia terdiri pada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan phalanx. Ianya agak banyak, tapi kita akan huraikan sedikit demi sedikit. Lihat hujung humerus, di mana tulang humerus tu, humerus di hujung sebelah bawah bersendi dengan radius, dengan ulna. Terdapat 2 tulang di bahagian tangan kita selepas humerus, iaitu humerus terletak pada lengan kita, di bawah lengan kita. Yang kita panggil sebagai sendi itu ialah sambungan tulang tu ialah sendi. Lihat di sini ada satu tulang yang warna putih tu, itu dipanggil sebagai sendi. Dan kita boleh lihat radius dan ulna, 2 tulang yang berbeza. Radius dan ulna sendi dengan tulang carpus yang membentuk pergelangan tangan.
di mana kita melihat pergelangan tangan itu dapat tulang yang fungsi dia yang berbentuk lain daripada tulang-tulang yang lain. Dia bersendi dengan radius dan ulna. Dan seterusnya tulang metacarpus membentuk tapak tangan. Dia bersendi dengan tulang carpus. Tulang metacarpus bersendi dengan tulang yang membentuk pergelangan tangan itu. Dan metacarpus ini dia membentuk tapak tangan seorang manusia itu. Tulang dia agak lurus. Dan seterusnya jari jemari kita mempunyai tulang dipanggil sebagai phalanx, membentuk jari dan akan bersendi dengan tulang metacarpus. Di situlah ialah bahagian paling hujung untuk tulang manusia di bahagian phalanx. Tulang metacarpus membentuk tapak tangan bersendi tulang corpus. Okey. Sekarang kita akan masuk tulang kaki pula. Dan tulang kaki ini dia terdiri daripada femur, tibia, fibula, tarsus dan phalanx. Di sini ialah femur, tulang berwarna hijau tu, dan yang berwarna biru tu ialah tibia. Yang berwarna merah ni ialah fibula. Ada tulang kecil untuk yang untuk membentuk pergelangan kaki, tarsus, dan bentuk tapak kaki itu ialah metatarsus. Ini yang bentuk jari kaki itu ialah phalanx juga, seperti jari di tangan. Okey, itu saja.